Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Malam ni macam biasa Zul akan buat review market di kawan market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So malam ni Zul tengok chart di Bitcoin, Zul tengok data more bullish untuk kita melakukan kenaikan untuk minggu ini. At least kita untuk break 46 ataupun at least untuk price untuk minggu ni untuk pergi ke 46k iaitu major resistance horizontal kita, iaitu kita perlu break 46 untuk tengok price Bitcoin pergi balik ke 50 ke 60k range USD dollar untuk aku kata kita punya pergerakan price. So, apapun nanti di chart Zul akan terangkan secara detail untuk anda kenapakah Zul expectation ataupun aku kata data yang ada tu more expectation more bullish berbanding bearish. So guys, sebelum tu lego kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 12 jam untuk hari ini. So inilah coin market cap. So macam biasa kita tengok total market cap. Total market cap still lagi berada di 1.9 trilion. So Zul nak tengok total market berada di 2 trilion ke atas tu, meaning bila berada di 2 trilion kita expectation kita akan kuartal mega buran, expectation kita akan hit kita punya 60k major return sebelum kita buat keputusan sama ada price tu nak buat high baru ataupun buat high low untuk berlaku rejection balik untuk turun balik ke around 20k USD dollar. Kemudian volume ni sedikit drop iaitu 47 ikutkan pagi tadi tengok itu ikutkan semalam kita tengok 100 satu lebih senang dalam 47. Kemudian BTC sedikit dropping daripada 42 ke 41.9. Ethereum kita still lagi sama dalam 18.6. So secara summary untuk pergerakan untuk hari ni 12 jam total market drop sikit iaitu 1%. Volume juga drop 20% dan BTC dominan juga drop 0.18. So meaning kita tengok ini hanya pergerakan sahih, tak banyak berlaku perubahan di Bitcoin. So apapun, hopefully pukul 9 malam nanti bila US market buka, kita expect ada hopefully kita akan ada push price untuk melakukan atas. Tapi pun kita ada expectation untuk short term, kita sedikit lagi drop untuk melakukan kita punya rejection ke 0.6 Fibonacci sebelum melakukan kita punya test untuk pergi ke push price untuk 46. Nanti di chat tu akan terangkan untuk anda lebih faham. So untuk harga semasa untuk malam ni Bitcoin berada di 42k iaitu hampir 20% drop. Untuk Ethereum daripada 3k pada kita malam tadi berada di 2.9 iaitu 2% drop. So lain-lain coin juga expectation drop tapi Cardano $4. So apapun pagi ni adapun hari ni nampak di Cardano kembali balik kepada $1. So macam cakap tu ada sarankan untuk anda siapa yang nak invest Cardano tu iaitu di 70% itu sebab apa? Price Cardano tu dah 70% discount, good position untuk buy untuk long term. Kalau anda buy expected dah berada dalam keuntungan. Apapun tu punya Cardano still lagi negatif ya apa? Tu punya aku kata average per coin Cardano iaitu 1000 coin tu lah berada dalam $1.1 iaitu $1 10 sen USD dollar. So 1.1 USD dollar nak sebut pun terbalik. So seperti itu lah tu punya average per unit. So let's go kita pergi ke chart tu. Tak nak panjang kat video malam ni, sudah buat short saja. So BTC USD. So inilah BTC USD. So currently ikutkan pagi tadi untuk malam semalam sudah diterangkan apa pentingnya bot purple ni dan bot orange ni. Anda boleh tengok review yang semalam. So untuk hari ni untuk short term nak tengok short term pergerakan downtrend, expectation kita akan tarik pada swing low ini ke swing high ini. Kita akan nampak garisan Fibonacci iaitu 0.607. So gini meaning currently kita berada di minor support ni. So untuk kita tengok price ialah expectation price tu boleh drop sedikit lagi untuk drop kawasan ni sebelum dia melakukan another push up untuk atas. Expectation kita akan pergi ke break iaitu kita akan break kita punya bot resistance ni iaitu dengan break saja bot resistance ni expectation ni expectation kita akan pergi ke 46. So expectation untuk the more bullish untuk pergerakan minggu ini. So macam juga pada semalam sekiranya kita lost position ini iaitu position channel ini, sekiranya kita lost position channel trendline bawah ini, sekiranya price tu break up bawah ni expectation 4 hours dan daily, meaning kita akan expect price tu akan bounce balik ataupun berlaku rejection balik ke kuasa kita punya minor support iaitu minor support kita berada di mana iaitu box orange ni. So expectation kalau kita gagal break meaning kita price akan jatuh balik di kawasan ini. So meaning expectation good position untuk buy untuk long term. Price tu kembali balik kawasan ni sebab apa kita expectation price akan buat sideways di kawasan ini. So siapa ada buy di kawasan bawah ni, good position tu anda sedikit ambil profit kemudian ataupun ambil modal.
Sepertinya yang profit tinggalkan. Kalau naik dia ada profit, kalau turun pun anda still lagi profit. Sebab apa anda yang anda tinggal tu adalah profit. Seperti modal, kalau anda ambil kawasan ni, drop bawah ni, anda boleh masuk balik modal yang anda bawa keluar di atas ini. So itulah expectation tu untuk kata sekiranya dalam kata momentum bearish kuat, kita breakout ini dan trailer ini adalah petanda untuk kita jatuh ke bawah. So apapun itu tak nampak itu akan berlaku. Sekiranya itu berlaku, itulah confirmation yang kita perlu tunggu untuk tengok price tu more drop ke bawah. So untuk hari tengok RSI di stop RSI di 4 hours, iaitu RSI ni berada di 50 dan stop RSI berada di hampir dah bawah. So meaning momentum untuk drop bawah itu berkurangan ataupun tak kuat momentum dia untuk drop bawah. Expectation momentum untuk naik atas lebih tinggi. Sebab apa kita berada di kawasan atas 50 dan kuartal 70, iaitu mencakap bila RSI berada atas 50, meaning kita expect price adalah momentum bullish, and stop RSI juga berada di bawah. So meaning momentum kita mau naik ke atas berbanding drop ke bawah. So untuk di 1 hour juga, tuan tengok di 1 hour kita berada sedikit below 50, bila stop RSI berada di bawah. So meaning momentum kita mau naik ke atas. Expected di 1 hour, yes, boleh drop lagi sedikit. Jika kita ada kawasan bought ini ataupun kawasan trailer ini sebelum dia melakukan position naik ke atas. So untuk minor resistance untuk ini kita boleh monitor juga, iaitu ni sekiranya kita berjaya break resistance, swing high to swing low dengan current low, sekiranya ada low lagi kita boleh ubah gini. So dengan current low meaning kita expect ada minor resistance kita di kawasan ini. So meaning sekiranya price to break resistance itu, expectation kita akan pergi ke mana? 1.6 kita berada mana? 1.6 kita berada di 44.5, iaitu price ini. So meaning sekiranya kita berjaya breakout ni, meaning kita expect price tu akan pergi ke atas sebelum kita ada another small rejection, untuk sebelum ada lagi continuously price ke atas untuk break 46. So inilah position untuk small position untuk anda tengok di 1 hour, ataupun kita boleh mencakap di 4 hours untuk pergerakan dan minor support dan minor support untuk pergerakan kecil ini. So pergerakan besar iaitu kita akan monitor untuk pergerakan daripada box purple ini dan support ini. So price sekiranya fail untuk breakout ini, meaning kita expected price to breakout ni meaning kita akan expected price tu akan drop more ke bawah. Sekiranya drop ke bawah, kita meaning berada dalam sedikit momentum bearish. Disebabkan apa? Disebabkan di daily kita ada quarter bearish bear flag, iaitu bear flag tu kenapa? Expected price drop di batas, buat bear flag, kemudian expected kalau breakout line putih ni, meaning kita akan more drop ke bawah, terus ke drop 26k. Tapi apa pun kita tengok di weekly sekiranya close 46 ataupun minggu ni berjaya ke 46k, meaning dua candle hijau ni expectation untuk next week kita akan terus breakout 46 untuk pergi ke kawasan 50k. Sebab apa? So expectation kita akan nampak candle seperti ini kuartal 1, 2, 3, 4, at least 5 ataupun sebulan kita nampak kata bullish punya pergerakan Bitcoin. Disebabkan apa? Kalau kita tengok kata inflation untuk US still naik, kemudian kita tengok tahu interest rate memang akan sentiasa naik. So kalau ikutkan US punya 0.25 dan meeting Fed itu dah pun naik lagi 0.5, now berada di 0.25 plus 0.25, so dah berada di 0.5%. So expectation next meeting untuk di kata interest rate untuk kata di US, expectation ada lagi 6 meeting. So di expectation untuk interest rate naik ialah 0.25 setiap meeting. So meaning kita ada 6 meeting lagi. So 6 meeting, kalau 6 meeting 0.25 darab dengan 6 meeting lagi, expectation 1.5. So 1.5% tambah dengan 0.5 dengan current 0.5%, kita expect 2% interest rate akan dinaikkan di US, meaning expectation kata DYX akan more drop ke bawah. So untuk yang ni maknanya untuk di DYX untuk weekly maknanya dah pun melakukan pergerakan apa? Ini adalah pergerakan kata bearish engulfing, bukan bearish engulfing. Iaitu apa itu bearish engulfing? Iaitu candle hijau ini telah pun di close oleh candle merah. So meaning untuk candle hijau ini hanya sebagai retest. So meaning expectation untuk minggu ni kita akan tengok US dollar akan more drop ke bawah. So bila US dollar more drop ke bawah, kita akan nampak BTC USD akan melakukan peningkatan yang drastik. Sebab tu dia sepatutkan untuk minggu ini kita akan at least price berjaya pergi ke 46, dan sekiranya kita tak berjaya break 46, expectation untuk next week adalah minggu seterusnya untuk kita breakout
46 dan terus pergi ke next kita punya resistance iaitu di kawasan 50 dan kita punya major resistance iaitu 61 dan 55. So, sebab tu tengok ada more bullish daripada bearish pergerakan Bitcoin ni. Untuk pergerakan aku kata bearish Bitcoin macam tadi, kita perlu tengok at least Bitcoin breakout channel ni iaitu dengan daily confirmation. Sekiranya body close below ni meaning kita lost momentum bullish, kita akan seperti pergerakan drop balik ke kawasan 38 dan 36 dan price tak boleh break bawah daripada trendline putih ni. Sekiranya break putih ni meaning dia akan validkan kita punya pergerakan kuartal bear flag untuk price terus pergi ke 20k. So apapun dengan kuartal news-news yang terkini especially di Bitcoin dan juga news-news di kuartal di crypto, mostly kita tengok more bullish expectation kita. So even kalau di Malaysia pun kita tengok hopefully Malaysia akan kuartal menjadikan kuartal start sebagai tender pun at least kuartal kita punya di Malaysia kuartal dibenarkan invest kripto dan kita lebih banyak kuartal exchange yang dibenarkan. Dan tengok juga adakah Binance pun dah kata dibenarkan sedikit kuartal dibenarkan kembali untuk kata beroperasi. So hopefully itu terjadi. So bila Binance boleh buat balik operasi di Malaysia, expectation ramai akan kembali balik ke dalam Bitcoin kuartal kripto. Sebab apa? Binance lah kuartal exchanger pertama, kuartal exchanger yang terbaik lah, exchanger nombor 1 di dalam dunia kripto. And Zul pun dah expectation Zul akan kata transfer semua Zul punya asset ke Binance balik untuk mudah Zul punya transaction untuk jual dan beli untuk di Binance. Hopefully lepas ni kalau Binance berjaya balik beraksi Malaysia tu, meaning kita boleh guna balik Zul punya kita card, iaitu Zul guna BitPay saja, kata direct daripada bank. So hopefully itulah boleh berlaku di Malaysia. So meaning sekiranya itu berlaku, so meaning easy dan senang untuk setiap rakyat Malaysia untuk kita beli Bitcoin dan invest ke Bitcoin. Hopefully kita punya government Malaysia kata buat rule yang mudah lah untuk kita rakyat kita, untuk memudahkan rakyat Malaysia invest ke dalam kripto. So guys, khusus apapun untuk short term, kita expectation untuk ni mungkin untuk ada ni expected mau drop ke bawah sikit di kawasan ni sebelum kita ada melakukan kenaikan. So apapun kita tengok macam US market buka lagi, expected baru pukul 8 ni. So ni expected pukul 9 nanti disebabkan tengok di weekly ni tu DYX tadi, expectation untuk ni DYX akan jatuh lagi ataupun dolar jatuh lagi. So expectation semalam dah pun berada di resistance, price malam berada di resistance, kemudian drop dan sedikit regain. So apa yang kita tengok ni, sekiranya kita ada satu trendline ni, so trendline ni seperti dah breakout untuk yang ini. So expectation sampai balik kawasan resistance. So kalau kita tengok, nak tengok sekejap aku tak RSI swing high to swing low. So ini kita meaning momentum mau drop bawah. So ini kita expectation yang ini swing high to swing low. So kita berada di resistance, dah pun berlaku quarter rejection di resistance. So untuk pukul 9 di US market muka, tu expected price akan berlaku rejection tu akan menyebabkan USD dollar jatuh. So meaning expected BTC juga akan melakukan peningkatan. Sekiranya kita menampak kenaikan untuk US dollar, kita expected Bitcoin akan more drop, dan drop tu expectation berlaku, expectation macam tadi BTC boleh lagi drop below ini. So apapun kita tengok macam mana US market buka, tapi more expectation more akan jatuh daripada naik untuk USD dollar untuk kita punya pergerakan untuk malam ni ataupun minggu ni. So itulah pergerakan USD dollar. So apapun kita boleh draw, kita tarik panjang sikit. So even kalau ada melakukan kenaikan pun 20% hanya kawasan trendline ni ya, kemudian fail balik untuk drop ke bawah, dan seperti kita akan breakout dalam 7 more downtrend untuk kuartal US dollar, hit kita punya kawasan trendline putih ni. So meaning more bullish untuk Bitcoin. So guys, rasa itu saja untuk pergerakan untuk malam ni. So dua chart yang tu tengok itu BTC dan DYX. So mostly data yang tu ada berdasarkan RSI, stock RSI, dan juga data yang anda tengok, mungkin data ni kata jarang anda tunjukkan. Sebab apa? Nanti tu akan buka balik itu MACD. So MACD ni kalau tengok lah, MACD ni weekly, kita tengok di weekly, tu suka tengok weekly banyak, iaitu bila di weekly kita tengok iaitu RSI ni berada dah momentum bearish, iaitu dah berkurangan. Daripada momentum bearish ini kuat, now kita dah berangsur untuk melakukan kuartal bullish balik momentum. Sebaik saja kita ada green candle hijau ni, meaning kita expected untuk atau MA ni akan cross. So inilah kata golden cross. So golden cross expectation akan melakukan kenaikan. So ini kita akan nampak dah kata volume bullish melakukan balik. So meaning untuk pergerakan kita good untuk Bitcoin melakukan kenaikan ke
46 dan kita punya major resistance di kawasan 55 dan 61. Sebelum kita buat keputusan, Bitcoin buat keputusan sama ada nak break 461. Break 61 meaning kita akan buat high baru. High tinggi mana? Tinggi lebih daripada 76. Dan sekiranya kita fail meaning kita akan drop balik ke bawah sebab apa? Price buat high. Price down buat higher lower low, higher low, expected another low. So meaning bila price sampai saja kawasan buat purple ni, apa yang Zul sarankan untuk anda dan apa yang Zul akan buat untuk dia punya portfolio, Zul akan lock semua dia punya position di semua aset Zul dalam kota modal. At least dalam modal, sekiranya price tu drop, tak salah Zul akan keluar tahun ni dengan at least dia punya modal saja. Kemudian kita akan ada 3 tahun bearish market iaitu 23, 22, 23, 24 untuk kita buy deep dan expectation Bitcoin boleh jatuh 78% iaitu dalam round 15 ke 20k per Bitcoin USD. So untuk satu Bitcoin. So guys, itu aja untuk malam ni. Hopefully sedikit data ni dapat membantu anda. So apa-apa kita tengok macam malam ni pergerakan Zul more expectation more kenaikan bila market US buka nanti. So guys, itu aja. Please like, please subscribe, share kepada orang lain. Sekiranya ada info-info yang terkini nanti Zul akan sharekan di Discord channel macam biasa. Zul ni Zul dah share dan siapa yang ada join ni, aku kata Iskandar, thank you for join dia punya YouTube membership dan masuk ke dalam dia punya channel, aku kata Discord channel. So siapa nak join lagi, senang saja pergi ke dia punya YouTube membership, kemudian klik button join. Lepas anda klik button join, pergi ke homepage dia punya YouTube membership, akan ada kuartal ruangan membership. Klik saja membership tu, dalam itu akan ada link untuk ke Discord channel tu. So guys, jumpa lagi esok hari. Assalamualaikum. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.